Assalamualaikum warahmatullahi. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang membatal. Sekarang kita masuk pula pasal yang membatalkan wuduk. Yang ini bila kita ada wuduk, jadi batal wuduk. Makna batal wuduk, berhadas kembali dengan hadas kecil, ataupun dipanggil hilang air semayang. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal sebab mabuk, gila dan tidur lelap. Yang ketiga, terjadi persentuhan antara kulit tubuh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa tutup pemisah. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan yang tidak dipakai tutup pemisah, baik kemaluan sendiri ataupun orang lain. Yang kelima, tidur yang tidak tetap tempat dan kedudukannya. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Bukan sesuatu tu batal wuduk. Keluar dia tu membatalkan wuduk dengan sebab keluar. Khuruju syai'in min sabilaini, keluar sesuatu daripada dua jalan. Kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Qabbala, beradab depan. Qaf ba lam, kubulun. Qabbala, maknanya kita berhadap dengan ke depan. Kalau kita mai ikut belakang, dabbara, dubur. Arab panggil. Jadi keluar suatu itulah yang menyebabkan batal wuduk. Bukan suatu tu batal wuduk. Dengan sebab dia tu keluar, dia batal wuduk. Faham dengan kata keluar suatu, maknanya segala benda. Dia ada tiga kategori. Yang pertama, perkara adi, yang biasa. Yang kedua, ghairu adi, bukan biasa, tapi yang ketiga, nadir, pelik. Ini batal mereka. Benda yang adat, yang kebiasaan, kecil merok. Biasa ya. Keluar air kecil. Orang panggil keluar tu benda yang adat, yang biasa. Jadi bila keluar kecil setengah titik atau suku titik atau 1/8 titik, atau kira lah, batal wuduk. Tapi kalau 15 titik tak batal wuduk. Kalau tak keluar lagi, hidup dalam saluran paik tu, dia lepak di situ. Banyak 15 titik. Keluar tak keluar lagi. Tapi bila keluar, ada huruf tu baru batal. Keluar ni maknanya di luar pintu. Dalam tu rumah. Rumah dia ada sepadang tau. Sepadang pintu tu dia ada sepadang. Luar dengan dalam. Kalau duduk muka pintu mana? Duduk muka pintu. Masa kita kalau kita duduk muka pintu rumah kita, ngadap tak keluar. Maknanya muka kita tak keluar tau. Belakang kita punggung duduk dalam rumah je tau. Biasa gitu tau. Pasal orang kita bagi duduk muka pintu. Batal tak? Batal lah. Batal. Mana air kecil itu kok? Air kecil itu satu titik saja. Tapi setengah titik duduk luar, setengah titik masih lagi di dalam. Setengah baru batal. Yang tak batal ni, air kecil itu duduk nusuk belakang pintu. Maknanya duduk dalam saluran ni. Nampak? Dia kata dah, kalau kita buka nampak dalam ni. Dah syaitan. Faham tak? Dia kena keluar dulu. Kalau hak jenis orang lelaki tu bit luar ni. Nampak? Luar ni pistol luar ni. Tu bit nampak air di luar ni. Batal. Tujuannya bila kita faham gini, kita berasa ke keluar tak? Dah keluar sayang. Berasa ke keluar? Berasa ke keluar? Tak keluar. Dia mata ni keluar dah. Dia lain tu. Tubik dah. Dengan berasa ke tubik je. Berasa ke tubik, asal tubik lagi. Nampak? Berasa ke tubik air kecil. Sebab kalau tubik air kecil tak berasa ke tubik. Tubik tak setara dah. Tu baru kita tubik. Keluar daripada semayang, pergi ambil wuduk, basuh mula. Tapi berasa keluar, mainan sajalah. Kadang-kadang daripada saraf, kadang-kadang orat, kadang-kadang syaitan nak kecek kita.
Jadi kalau jenis hok berasa getubik dah ya tubik duduk situ. Dah bila boleh tubik, nalas keting. Tubik. Ni gitu. Kalau maknanya dubur, berok, najis. Tu benda adat. Yang ghairu adi jarang keluar darah. Keluar darah, titik keluar darah, batal wuduk. Tapi darah tu daripada dalam. Daripada saluran kencing, laki perempuan. Bukan darah hak luka. Umpamanya dia luka, muncung pistol dia, kaki gizi. Nak darah pasal nak gaduh dua ketak stres. Gaduh-gaduh kacing. Tak bahan gizi luka nitik darah. Tu tak tahu wuduk. Dia nak keluar daripada dalam darah tu. Mari ikut saluran kecil, keluar darah. Tu panggil baru batal wuduk. Keluar darah benda yang jarang berlaku. Tapi tak pelik. Tak pelik lah, jarang berlaku. Tak pelik. Keluar nanah batal wuduk. Syarat dua jalan ni. Keluar istihabah ke perempuan tu batal wuduk. Darah istihabah. Istihabah bukan adi kebiasaan. Tak, jarang-jarang. Yang pelik, yang nadir. Yang nadir benda-benda batu kayu keluar. Bila salah makan kayu. Salah makan kayu. Dia ingat kayu tu ayam. Dah barbecue tengah malam. Mu puak kayu tu arang makan. Rasa sakit perut berok tu biar arang. Baik tak ada. Batal wuduk. Keluar arang. Itu hak jarang-jarang. Hak nadak pelik dia panggil hak pelik. Bukan jarang, hak pelik. Keluar peti seling, keluar wah guli, hak pelik lagi tu. Batal juga. Keluar spek mata. Dah kira kan. Lagi termasuk angin, keluar angin batal wuduk. Tapi keluar di luar, kadang-kadang kita sembahyang di basi macam getuk bukan angin dalam usus besar. Nampak? Bukan angin tubik luar. Jadi kalau hak jenis memang juga rasa ru gitu, rasa ketuk-kedok, Nabi pesan dah satu tubik sembahyang, teruskan sembahyang. Melainkan bagung punya tubik bab Nabi kata sehingga keluar bunyi. Pasal kalau jenis kita yakin berasa keluar angin memang keluar dah, sahih dah. Tu lain. Jenis orang yang was-was berasa seru dalam perut, tak usah layang. Kita layang, tubik masuk leluh gitu ambil wuduk. Dia mainan ni. Keluar cacing, jimat. Cacing. Beruk cacing. Batal wuduk. Batal wuduk. Walaupun cacing tu masuk semula. Dia tubik kepala saja, tengok malah aku hadari masuk mula, batal agak wuduk. Tak usah kata tubik cakap yang masuk balik batal juga. Tu. Keluar suatu daripada dua jalan. Baiklah, katakanlah dia tak boleh kecing. Penyakit. Dia pun tebuk. Kecing kot saluran lain, tebuk. Tebuk kat mana? Tebuk kat mana-mana kan? Biasa tebuk kat mana, cikgu? Atas pada pusat, bawah pada pusat. Bawah pada pusat. Bawah pada pusat. Baik, dia pun ubur pahit tu. Kita tu tak? Tahu hong. Korean. Jadi keluar kot pahit tu dia kecing. Batal wuduk. Dia kira batal wuduk. Dah waktu nak basuh mana pahit? Pahit tu tak payah basuh. Basuh tepi lubang hak pahit dengan kulit dia tu, dengan isi dia tu. Kan isi pahit masuk diisi kan, tebuk perut kan gitu. Jadi basuh tepi ni. Dalam nak basuh mana? Nak cabut nyanyi kau orang sakit. Tak payah cabut. Basuh sini. Ambil wuduk. Dia tampak dengan itu. Titik air.
Dia gitu. Jangan basuh bocor tu. Ni basuh bocor dia juga. Tak boleh kena air. Tak boleh kena air maaf. Tayamum nampak? Tayamum. Fa in kuntum marda. Dan jikalau kamu sakit. Ya tu. Kena air jadi sakit, kena air jadi tambah larat. Kena air jadi payah baik. Maka fatayammamu sa'idan tayyiba. Adalah ke? Tidaklah kamu tayamum pasal sakit dengan tanah debu yang suci. Dia nak turun kan ni daripada hospital dengan bawa beg-beg air kecil. Tak payah turun. Tuhan tak suruh turun. Tuhan kata fatayammamu sa'idan. Nampak? Tuhan tak kata fa'anzil turun. Turun bawah flat, bawah hospital tak? Fatayammamu. Tayamum je lah. Dah tanah ada atas hospital. Tahu dah, bukan duduk jabat tanah. Hospital tahu dah. Ambil tanah awak naik datang hospital. Faham? Bubur dalam pinggang. Tak sarak kita betak di tanah. Tanah tu usia suruh anak cucu orang-orang yang boleh kita suruh. Bor dah pinggang, bor dah takuih. Apa salah mana? Nak? Kayak kita tanya dah, pinggang nak ambil dua anak. Lagi tu lapuk dengan tanah yang mampu keras lalu. Pinggang pun tanya juga urat nanang. Orang kabok mudah ni. Buh lah pinggang, buh lah takuih tutup. Awak naik atas ni. Kita duduk kat beg tu, buh situ. Kan ada almari kecil tepi tu, kat orang sakit. Orang angguk, sifar lah, biskut ni korang. Faham? Ubur tanah hidup peting pada biskut lagi. Lepas masa time semaya, ambil tapuai buka. Dia pun sepuk-sepuk. Messi mami ingat biskut nak ambil tanah. Apa? Sepuk muka, sepuk tangan. Itu cara dia. So, habis tu, tutup tapuai. Tutup pula. Sipang pula. Sekarang nak semaya, tayamum pula jari. Gitu lah. Mudah je. Mana? Masa semayang air kecil tu dimaaf. Wajib kena bersih seluruh wayar di bahagian luar dan beg air kecil. Belah dalam kias dengan perut kita. Perut kita dah haji gonyah di dalam tak? Belah dalam tak apa juga. Jadi pair getah tu kena basuh. Pair getah tu pundi kecil tu basuh. Bersih jangan jadi. Tapi luar tu tak kena air kecil tau. Dah dalam tau. Lepas tu deep bag tu biasa. Kalau bag tu kalau nail air kecil kena biru air basuh. Jika bahagian luar boleh buat, maka tak gugur. Nampak? Al-maisur la yaskutu bil maksur. Benda yang mudah dia tak gugur dengan sebab benda payah. Yang payah basuh dalam bag dengan dalam wayar. Luar mudah. Luar tak gugur. Kena buat. Faham? Jadi hak luar je lah bersih. Baik. Dia tebuk lubang. Kalau keluar sesuatu ke atas tu, ke wayar tu batal. Ketuk ke lubang tu batal kot lah. Kalau ketuk katakanlah. Tapi kalau atas pada pusat pendapat yang muktamad, tak kira kecil legak dah. Tak batal wuduk. Dia tebuk tu atas pada pusat. Umpamanya salah king dia tubik kepala baru. Umpamanya atau kau dada pelik lah. Dia ke atas pada pusat, dia tak panggil kecil. Dia panggil waktu tubik benda tu ke atas, bukan ikut jalan kubur dengan dubur dah. Sama macam tubik air kecil ikut mulut. Dia rasa nak mutak tu tubik air kecil ikut mulut, ikut hidung. Tak batal wuduk. Ada pun berok ikut telinga. Tak batal wuduk. Dia kena jalan bawah. Termasuk kias dengan jalan bawah. Jalan-jalan kaki yang bawah pada pusat. Tebuk kau ni, tebuk kau ni, tebuk kau ni, bawah pada pusat. Ini istihad ulama. Kita tolong kaboy lah. Tak puas hati kita istihad sendiri pula. Dia gitu. Sekarang pun mu cari pasal tak? Mau tak? Aduh lah. Cari nyakit lagi ni. Dia kata sampai agas dengan pusat pula. Nampak? Sampai agas dengan pusat tu atas kita lah. Nak ambil ketuk pun boleh, nak ambil tak ketuk pun boleh. Sama macam orang yang apa benda ni telah semayang maghrib, lepas tu nak semayang isya, mari pula was-was. Sama berat. Nak ketuk dengan ketuk sama berat. Dah gua ni boleh pilih.
Kalau pilih belah ketuk, wajib ambil wuduk. Kalau pilih belah tak ketuk lagi, sunat aja ambil wuduk. Nah. Yang kedua, hilang akal sebab mabuk gila dan tidur lelap. Hilang akal sebab mabuk gila dan tidur lelap. Itu contohlah. Akal kita ni, bila kita tidur dia hilang. Akal mana? Akal rohani tu. Akal jasmani tu dah hilang. Tu otak kita. Dalam otak tu dah hilang tu. Nah, akal rohani tu. Akal tu kata setengah ulama, itulah roh kita. Tapi sebut sini hilang akal. Orang hilang roh tau. Hilang akal. Tapi dia muradil lebih kurang. Hakikat Allah Ta'ala saja lebih tahu tak. Kulli ruh min amir rabbi. Roh itulah kata setengah ulama, dia lah hati. Dah akal, dia lah. Dah kalbu, dia lah. Dah jiwa, dia lah. Dah nafsu, hudulil. Sebut lain-lain, tapi lebih kurang ni. Jiwa pun dia apa? Dia berlaku. Dengan akal tu dapat mencapai sesuatu. Seperti membezakan baik atau buruk. Jadi bila kita tidur, dah beza dah baik atau buruk. Hilang akal lagi. Nafsu itulah yang nak makan, nak minum. Tapi bila kita tidur, ada tak rasa nak makan, nak minum? Tak ada rasa nak makan, nak minum. Dia tu nafsu tak? Akal tu juga. Dah hilang akal, nafsu hilang juga. Dia siakir. Sebuah bah tu. Dia sebeng lah tu. Dia tulis. Jiwa. Tu dia tak? Perasaan. Hati. Daripada hati ni rasa cinta. Rasa marah. Bila kita tidur rasa nak marah. Kita balah dengan bini kita berdegang mu pelakon pinggang aku pelakon tu giling. Kita pelakon saya masuk pelakon robot ikan giling. Mana dah nak marah no. Dah kalau lekisah dua-dua tidur. Masih tidur tu nak marah. Ada rasa nak marah. Gitu tidur. Ada tidur biasa. Tidur. Padahal nak marah sangat. Bila pasal apa? Pasal hati tu ada. Akal tu terbang. Jiwa semua lagi dia. Masa bila kita tidur, muka kita dengan belum tidur lain. Muka nak arah balik. Bila tidur tak arah. Nanti lu bak mimpi. Bak mimpi nanti lu. Nanti lu. Nanti lu nak khabar ekspresi muka lu. Dia gitu. Sebab kita memang kita balau kan. Balau kata contoh lah. Contoh. Haji Mak kaji balau tak? Dengan rumah. Ya, ini baru amalan tu. Malah tak? Mu macam tunggu soalan tu. Aduh lah. Bohong tu lah. Kita contoh lah kita balah lah. Kan kita balah rajin balah. Rajin balah kan. Tak. Tapi nak marah muka Haji Mak. Dah masih tidur tu ada rasa nak marah. Ada Tapi bila kita kejut kita tengok dia, tengok pula muka dia ada sebelah kita. Nak marah pula. Nak marah ada. Nak marah pula pasal apa? Pasal kita tidur dia akal tak ada. Bila kita bangun akal tu masuk balik. Tak. Nak marah pula. Apa yang tidur kat ni? Tidur tanah. Nak marah sangat. Tidur dia tak lah. Dua-dua orang lain dia mukrah. Tangan jimat buatan baru ada mah. Orang pun ambil kelutuk buat tak ada jimat. Tak. Tak agak cakap pasal apa? Pasal tidur. Celek mata muda ni. Tengok. Tu nak cerita akal hilang. Akal hilang. Nak jawab soalan ke, nak tanya soalan habis hilang habis. Segala rasa marah, rasa kasih, rasa sayang, rasa suka, rasa benci, sakit hati, ada benda. Lagi biasanya tidur. Pesang, jarang-jarang pesang. Jarang pesang. Banyak hari-hari biasa tidur. Waktu Nabi kata al-ainani bika ustahi faman nama falyatawadda. Barang mata itu adalah pengikat bagi dubur. Maka barang siapa telah pun lena tidur, hendaklah dia mengambil wudu. Nabi kata wika usahi. Mata ni pengikat. Pengikat maknanya dialah yang menjaga sedarkan diketuk ataupun tidak. Mata. Maksud mata bagaimana? Mata yang tidak tidur.
Nampak? Tapi maksud mata situ diri kita. Al-itlaqu bil juz'i wa iradatul kulli. Dia panggil. Itlaq dengan lapah mata. Tapi nak kita seorang. Maksudnya bila mung sudah hilang ingatan, maka mung dah sedar ketuk ke tidak, maka fal yatawadda. Tolong ambil wuduk. Tu maksud dia. Tapi kait dengan mata. Bab mata bila tidur dah tutup. Yang sebenarnya hati. Yang tidur hati, bukan mata tidur. Mata hanya tutup. Tidak lagi tidur mata. Mata tu rehat, tangan rehat, kaki rehat. Rehat ni duduk diam. Yang tidur hati. Sebab tu Nabi buat qiyam dengan mata. Maksudnya bila mung tu semua sekali tidur, hati mu tidur, maka ambil wuduk lah. Maksudnya gitu. Sebab biasa orang tidur, orang tutup mata je juga. Jarang orang tidur mata selek. Kalau mata selek tidur bagus. Orang curi tak masuk. Orang tidur mata selek kan. Tidur luar, orang curi mari lah. Token dengan selebar buka itu. Jangan slow tengok. Berapa 2.5 buka tengok tidur itu. Faham tak? Orang curi buka tu dah tidur lagi. Mari pula kopak gitu kat mata. Faham tak? Tutup mula menatang. Kopak tak tidur lagi. Tak curi. Daya pun jaga-jaga. Faham tak? Cari nak natu tidur selek. Hambur depan rumah. Jangan tidur kat bilik lah. Natu tidur luar. Jadi bila mata kita tidur, maksudnya hati tidur. Tapi kalau mata tutup, hati tak tidur lagi, tak atas wuduk. Kita tutup mata kita 2 jam tu, tidur tak tidur, tak atas. Jadi maksud bukan mata, hati. Hati tidur tu maksudnya hati tak ingat benda. Tanya 2 campur 2 tak pandai, nama benda tak tahu. Duduk 2 ni pun senyap sunyi. Mana hilang idrak, hilang pencapaian akal, tak ada benda, batal wuduk. Mabuk, batal wuduk mabuk. Mabuk ni tak sedar. Bukan pengsan, tidak sedar perasaan dia. Mengarut ngabang ni, mabuk arok. Mabuk arok. Sekarang beli bayar untuk mabuk. Kalau ni, laki puang ni minum arok berlaku. Koprak. Bukan semua lah, kaki arok lah. Dia set koprak, awak pakai kereta kelas-kelas tu, tidak faham apa benda. Tidak main. Apa benda ni, obat batuk. Main arok lah. Malam minggu pernah menyarok. VSOP, Johnny Walker. Brandy, toddy, whisky, Heineken, Tiger Beer, Carlsberg. Special brew. Kelas kapung, daun ketung lah. Daun ketung. Pay kuda. Pay khinzir. Sabu lah ni main. Kelas cak ayam tu. Ecstasy, loci, marijuana. Banyak masa. Semua tu haram berlaku. Yang tak haram, mabuk tak sengaja. Mabuk tak sengaja hilang akal. Bukan dia sengaja nak mabuk hilang akal, tapi dengan tidak sengaja nak hilangkan akal. Mabuk naik bas. Dah je naik bas. Naik bisikal, mau raja naik bas pergi rombongan atas panjang pergi dengan JKT. Dia ada mari. Slow kat malam ni. Puas kan. Orang Johor tu tanya, hak mana kat bunyi kikik-kikik tu. Nak kenal juga. Nak suruh kita ambil gambar atau Johor. Faham? Minat sangat dia kata. Orang Johor tanya. Awet kan? Kita ambil gambar kat kita. Lepas semangat lagi. Pasal bukan suka, bukan gurau ni memang dia nak kenalan. Dia kata maknanya pasal dia minat sangat je ke. Tak apa, wakil tunggal kita. Bagus. Tak ada dia tak suka kita. Baik, mabuk naik bas 2 kali kona. Bukit Yung mesti ketang kepala. Wet mutah. Tanya buat apa ni? Mabuk. Dah nak pergi mana? Nak pergi ni lah, Singapura.
Konduktor kata fingra pura kepala otak macam panjang. Mabuk tu. Tak sekedar mana batal wudu. Nah, tu apa? Mabuk tu dah dosa tu. Nah. Mabuk naik buah musim kuda musim. Patah tu buruk. Ni ada ni. Ada di Mamang. Ada Mamang buah musim. Tengah kali pusing tak kan? Berderu duk naik. Dia balik Kuala Lumpur 2 malam lepas. Tengah kali. Lalu situ orang bang negeri. Oh, gitu musim. Melayu pula ke duk datang. Melayu bodoh. Oh, tukang dagang dia keling, tang letung. Nampak gigi, tung wipau pusing. Tak payah semayang punya. Ruhi. Dah. Turun yang hayang kali. Dah. Anda keling. Tak ke sini. Nah, bariti, awak jaga keling. Sama tang injing. Dah. Oh, tukang naik Melayu haprak. Oh, dah naik akarang. Pais bukan salah. Dia kata dosa tak? Tak dosa. Siapa kata dosa? Di sini tengah gaya lah. Tak semayang bang. Nah. Kalau semayang lah tak salah. Kata-kata buah musim, kata api musim boleh naik. Lima. Nah, pas semayang dah, pergi kuliah dah. Nah, habis semayang isyak berjemaah. Pukul 10, pawang minum air lagi naik. Haji tu nak naik kau. Tak salah. Kena dengan jimat. Jadi tengok tak rajin naik buah musim, naik kursi liga. Dia ingat ke selur gitu. Dah orang duduk kat kedai. Nak mari sekali tengok. Kita nak naik tegau. Berberian tak tahu. Naik turun. Wek. Tak ingat dah. Kata duduk mana? Tali jaya. Tali jaya gua ni mulu kuih. Mabuk tu. Batal wudu. Faham? Batal wudu. Mabuk sekalian batal wudu. Dah pula dosa masuk neraka pula. Bakit lagi dengan botol arak duduk takor. Gelas arak duduk tangan. Tengok lagi. Macam-macam cak lagi. Ada tu tekok. Dalam kapal terbang hitam. Dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Kapal terbang negara Islam Hadari. Ada arak. Tinggi gitu botol. Boleh pilih pula. Nak wine, champagne, Bacardi. Ada belaka. Awak capur. Kata bang kita negara Islam Hadari ada arak. Brunei pula ada. Mana menjadikan arak, maknanya kita ni meraihkan syaitan. Raih ke syaitan. Nabi kita dah raih. Dah waktu nak masuk surga mana? Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Judi, arak, merhala, tenung nasi adalah kotor, keji, najis daripada kerja-kerja syaitan. Fajtanibuh, maka mu kena jauh, kena tinggal. Tiba-tiba kita siap hidang dah pula. Kalau disco arak. Disco kelab malam 4 launch. Tak usah Kuala Lumpur, Kuantang dah. Kedara harap habis. Kita tukang tuang. Hak tukang tuang boleh sama juga. Dosa dengan hak tukang minum. Lori arak berhenti kedai kita tukang isi minyak, kita kerja pam minyak, tanggung juga dosa. Berkongsi juga. Sebab tu kalau lori arak jangan isi minyak. Biar dia isi sendiri. Sebih kata dia. Kita pergi tuang tak? Dengan sebab kita tuang dia panggil ta'awanu wala ta'awanu ala ismi. Jangan, ini haram kamu tolong-menolong perkara dosa. Dan ni bank arak ni, bank kasbuk ni. Umpama lori nak pergi atar mana-mana. Dah kita kerja pam minyak, kita tekan tuang. Dengan sebab kita tuang tu mudah kerja dia. Mudah kita berkongsi boleh faham. Tokai yang ni. Tokai minyak tak? Tokai minyak tak tuang? Jual minyak bukan jual untuk orang nak bawa arak. Untuk orang ramai, seorang dua yang encik mari nak bawa arak. Jadi bila dia mari sendiri, dia rebus sendiri. Tahu tak? Kita jangan tuang, jangan terlibat. Apa nak buka pam minyak? Nak buka kita boleh tolong lobby. Mabuk.
Gila dan tidur gelap. Gila batal wudu. Gila sekejap batal wudu. Sekejap gila, seminit gila. Batal wudu. Gila mana? Gila hilang ingatan. Lupa orang tua. Tu gila kat tu. Dia sepupu gila. Lupa tu. Kan orang tua lupa tak? Saya ingat tak? Gila tu. Nyanyok dah sah ambil wudu. Nak batal apa ni? Dia nyanyok dah tak ingat benda. Dia ambil wudu tak sah. Sebab nak sah ambil wudu dia kena memayis. Mana boleh membeza tau. Tiba-tiba dia tidak ada memayis. Tamyiz tu tak ada. Tak boleh membeza tau. Dia ambil wudu tak sah. Nampak lagi? Dia tak sah wudu, dia tak atas. Dak wajib semayang tu pasal dia tidak mukallaf. Betul orang nyanyok dak wajib semayang. Dia nyanyok hilang ingatan. Kereta ke dia? Kereta kabur yang awak senyap ni. Buka dulu kalau ada. Buka kalau atau kertas buka, takut nak suruh alih kereta. Dia syarat wajib semayang akilun balighun. Baik, tu kita lah katakan umur 90. 80 umpamanya. Katakanlah nyanyuk. Dia balik dah. Tapi akhir dia tak berakat. Ada tak? Ada wajib kan dia semayang. Tapi bila wajib semayang, wajib tak qada. Tak wajib lah. Tak wajib puasa. Bila tak wajib puasa, tak wajib tak bayar video. Dia kena faham situ. Dia baca akal. Tak ada video. Dan tidur lelap. Tidur kita terang lagi. Terjadi persentuhan antara kulit tubuh laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa tutup dan pemisah. Baik, kita terang hukmah ni. Bab ni biar faham. Orang faham dah tak apalah. Orang-orang baru tak faham masalah ni. Baik. Yang ketiganya, sentuh antara laki-laki perempuan. Baik. Dalam mazhab Syafi'i saja. Dia bergaluh sikit. Mazhab kita tu ikut ni, Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i cenderung kepada pendapat mengatakan bahawasanya sentuh laki-laki perempuan ni maksudnya sentuh kulit. Hak lain sentuh kulit dengan syarat ada syahwat. Kita ni sentuh semata-mata batal wudu. Tapi antara laki-laki dengan perempuan, syarat yang kedua, yang ketiga, apa benda ni? Yang pertama sentuh, yang kedua kulit, yang ketiga perempuan dan laki-laki. 3 syarat. Tak cukup sesyarat, tak batal wudu. Mana umpamanya dia orang puan dah, orang lelaki dah. Orang puan umur 20, lelaki umur 25. Lepas tu setuh dah. Yang ketiga tak ada syarat dia, iaitu tak kena kulit. Ataupun kena dah kulit, tapi tak setuh apa? Berlapik pula, pakai sarung tangan. Tak tak. Atau tak berlapik, setuh memang kena kulit, tapi hak lelaki dia orang panggil lelaki, hak puang tak panggil orang perempuan, dia panggil kanok-kanok. Ada atas pula. 3 syarat. Pertama setuh, yang kedua kena kulit, yang ketiga laki-laki dengan perempuan. Baik. Kalau tak setuh, tak atas. Asalnya daripada firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa. Firman Allah, aula mastumun nisa. Ataupun kamu menyentuh akan kaum wanita, maksudnya yang bukan mahram. Maka batallah wuduk kamu. Fa in kuntum marḍā 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aula mastumun nisa. Kalau kamu sakit, kalau kamu keluar daripada tandas, mana kecil berak, batal wuduk kau. Ataupun kamu nyentuh kaum wanita, aula mastumun nisa, batal wuduk. Jadi kalau dah setuh, dah batal. Umpamanya kita dengan isteri kita beranginya, tak angin setuh, dah rasa kan berangi batal tak? Berangi tak batal. Pasal apa? Dia kena setuh, kena baru batal. Berangi tak batal.
Yang kedua, kulit. Setuh dah, tapi tak kena kulit, tak atas juga. Setuh kena kulit. Kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan tak kulit, tak atas. Ingat. Kita kulit, dia kuku, tak atas. Kita nak pergi dapur, puan kita nak tebik luar. Setuh kita punya tangan di kuku dia. Kuku dia panjang. Jenis puan kuku panjang. Tak kena kuku. Dia tu kena kulit, tak kuku. Dia tengok, toreh no. Tak umpama. Tak atas. Pasal apa? Kita kulit dah. Orang rumah kita, isteri, kuku. Faham? Dia nak kulit dengan kulit. Faham tak? Syarat pula kulit tu, kulit yang duduk tubuh dia. Kulit yang dia tu dah, kita pergi jamur dah atas. Cikgu. Kulit ropang kita tak dia tahu dah. Dah, ropang jenis ini ada penyakit kulit ni. Bukan kulit seorang, kulit seorang. Itu penyakit. Ni kulit ni yang jadi atau kudih ke apa ke? Ataupun rebah ke apa kau? Repuang. Kulit dia macam ke boleh kayak itu penyakit ni. Kurang apa? Kadang-kadang kan penyakit kulit itu gatal apa semua. Dia pun garu cabut kulit dia. Jatuh atas mi kita beri jamuh dak atas. Dak atas. Dia gitu. Pasal apa? Dia dak atas rupa anggota dah. Rambut. Itu kulit tu. Jadi kulit hak duduk di tubuh dia. Faham tak? Kemudian kulit tu, kudih tu ada kuping kudih. Ropang kita katakan rebah motosikal. Nak pergi pasar rebah motosikal habis tapang. Lepas tu bila dah kering dah kuping itu dia gelulung. Cabut dah tapi gatung. Gatung ada tak? Kulit tu cabut dah tapi dia gatung itu. Kita setuh tu atas. Kata tak? Ada kan kuping ni. Kalau kita tarik takut sakit. Puang elok berayung itu. Kita setuh hak berayung kulit dia tu. Hak kuping dah kering dah hitam dah atas tu. Dia hak patah ni kulit hak molek ni kena pisah cabut kulit. Molek lagi kita pergi damah patah. Pasal anu dia tidak ada rasa kat tu. Faham tak? Dak atas tu. Dia kira benda tu hak tak masuk balik di kulit. Dia benda hak tunggu jatuh tu. Baik. Lain pada kulit. Kuku dah atas cikgu. Kuku dah atas. Kuku mana-mana lah. Kita pegang kuku dia. Mari kita dah ada semayang, kita pun pegang kuku opang kita. Pak kita dah atas. Walaupun kita dengan kulit. Kita dengan kulit dah ni. Tapi atas kuku dia kita buat. Umpamanya dia tidur ke, kita nak bergerak, nak suruh buat susu anak, kita sayang air semayang. Lagi tulang dah atas. Kita jamuh tulang opang kita dah atas. Apa suka? Suka dah. Dah atas kau. Kita kulit, opang kita tulang dah atas. Tulang kering atas. Batal luar ni ada kulit. Tapi orang bagi tulang kering yang sebenarnya kulit. Tulang kering duduk dalam. Tulang yang ada batang ni gigi. Gigi tu tulang ke kulit? Tulang yang gigi. Faham tak? Tulang sebenarnya tulang. Jadi kalau kita setuh gigi ropang itu dah atas. Macam tadi lah, anak nangis kita nak suruh dia buat susu dah. Kita sayang dia semayang dari situ, kita tak sayang dia. Sayang ke wuduk, kita gerak kok gigi lah. Panjang gigi. Anu itu. Pusing je. Main dia gigi. Dah ada aku sayang semayang. Siapa suruh ngomong gigi jangan. Mana gitu. Jadi tak atas jamuh gigi. Lain mata lah. Rambut cikgu kata tak. Rambut tak atas. Segala jenis rambut. Bulu keni ropang kita dah atas. Rambut kita benda misal. Misal. Ropang kita jamuh misal. Giliran kita pula tidur. Dia sayang semayang itu misal. Ada atas. Balas lah. Lagi kita jepit gigi dia malam. Janggut tak atas. Janggut. Berasa nak galak main janggut tu lelaki dia. Terik, geruk kali. Faham? Ada atas.
Kena kulit batal. Dia gitu. Lepas tu pula dua syarat. Yang pertama setuh tu yang kulit, maknanya tanpa berlapik lah. Kalau berlapik tak batal. Walaupun berlapik tu nipis, plastik yang sangat nipis. Ada kan ni supik genyar ni. Nipis macam kulit bawang ni. Bubuh mana 3 tir kayu kamat lah bok tu. Lah nipis sangat. Nipis tu setuh dengan perempuan tak batal. Pasal dia ada halangan. Dia tidak direct kulit dengan kulit. Nampak? Pasal tidak ada rang tak ada. Dia yang batal tu dia rang. Sebab dia setuh perempuan yang bukan mahram, dia ada rang macam bateri je jimat. Faham tak? Ada tak rasa kalau kita setuh dengan perempuan dia rasa pelik tak? Kalau dengan mak kita tak rasa. Tapi kalau dengan orang perempuan tepi jalan rasa setuh ni. Karen. Faham pun tengok. Tok ngulu memang segar lah tu. Tidak kat ngatuk kena bak dia memang segar tu. Jadi karim tu tak munasabah. Nampak? Mari natu syahwah dia panggil. Tak munasabah dalam keadaan kita ada karim tu nak meneruskan kita munajat dengan Allah Ta'ala dalam solat. Jadi kira tak ada dah, ambil wuduk lain. Tu hikmah dia. Kajian ulama'-ulama'. Kalau berlapik tak batal. Berlapik tak batal wuduk. Dengan isteri kita, dengan siapa-siapa pun yang bukan mahram kita tak batal. Isteri kita bukan mahram. Yang mahram mak dia, ayah dia, anak dia bukan mahram kita. Jadi maknanya orang yang bukan mahram, kalau sama-sama mahram tak batal. Kita jamur tangan mak kita lama, kita jamur 2 jam tak batal. Kita pegang tangan cucu perempuan kita tak batal juga. Tapi ingatlah 3 jenis mahram saja. Yang pertama mahram bin nasab, mahram nasab, mahram keturunan. Yang kedua mahram susuan. Yang ketiga mahram menantu atau pernikahan atau musyawarah. Kita bilang baliklah mahram dengan nasab, dengan keturunan ada 7 tak batal sembahyang. Kalau kita orang lelaki, mak kita ada kata. Mak pada mak kita panggil tok. Mak pada tok, tok nyang. Mak pada tok nyang, tok nyu. Mak pada tok nyu. Tak tahu dah apa tahu. Tok? Tak tahu sekarang. Pada tok nyu. Mana tok nyang, tok nyang, tok nyang, tok nyu. Tok cang. Ya kedok ada dia itu khabar sekali kita dah ingat nak anda dengung dia ingat pas dia tok nyuk dia boleh jawab ni tok orang kan tak tahu siapa dah atas lagi bawah kita anak perempuan kita tak ada anak perempuan bagi anak perempuan kita cucu kita anak bagi cucu cicit anak bagi cicit cuy. Anak bagi cuy. Gami. Anak bagi gami. Ada. Apa? Siapa? Ya ke tak? Ya. Siapa? Tengok orang tahu. Tanda. Dok tanda esok hilang. Apa gami? Siapa? Apa siapa? Sandal. Ingat siapa sandal? Boleh? Lambai. Ya lambai. Lambai gini. Gami, capa, lambai. Banyak Bawa lagi Lamborghini tak batal lah tu orang elok bawah tu. Dua pasukan dia 7 pasukan. Pasukan yang ketiga adik-beradik kita. Hak semak sepok. Pok tulis mak lain. Mak tulis pok lain. Tu adik-beradik. Tu pok ketiga dah atas. Mak tulis, pok tulis. Semak sepok. Pok tulis mak lain. Mak tulis pok lain. Pok ramah. Mak berakhir belaki ramah. Umpama ni lah. Tu dia panggil golongan 3 dah atas tak. Setuh nak tulis 18 tahun dah atas. Mak lain, pok lain. Tu atas.
Betul. Kita ada anak, kita nikah dengan janda. Bukan kita lah, cikgu nikah dengan janda. Umpamanya. Cikgu ada anak dah. Cikgu nikah dengan janda. Umpamanya. Janda tu ada anak lelaki pula, cikgu ada anak puan. Dan anak puan bagi cikgu ni, anak bukan mak dia, anak tu. Anak tu bukan mak dia. Mak tinggi. Lepas tu pok dia, bukan cikgu, pok lain. Tu kata tak batal. Tu batal sembahyang, batal tu. Tu batal. Baik. Puak yang keempat, iaitu adik-beradik ayah kita. Kalau kita adik-beradik ayah, kalau kita lelaki, adik-beradik ayah hak puang. Dia panggil dia mak dara belah ayah. Setuh dengan kita tak batal. Kalau kita orang puang, pak dara adik-beradik ayah tak batal. Lepas tu mak dara atau pak dara adik-beradik mak pula tak batal kat kita. Abang mak kita, adik mak kita tak batal juga. Tu 5 dah golongan. Golongan yang ke-6, anak abang kita. Yang ke-7, anak kakak kita. Jadi 7 golongan. Habis susah mahram dengan nasab. Ni tak batal belaka, ingat tu. Kemudian tak batal pula mahram dengan sebab ngopek. Radha'ah, nyusu. Nampak? Nampak? Haruma bi radha'ah wa ma haruma bi nasabi. Hadis kata haramlah dengan sebab susuan itu apa yang haram dengan sebab keturunan. Kita ngopek dengan ibu susu. Dengan ibu susu lah katakan. Ibu tu ibu kita. 7 golongan tau. Laki dia pak kita. Anak ibu susu kita, adik-beradik kita. Kakak ibu susu kita, mak dara kita. Nampak ni? 7 kau. Yang ketiga, mahram dengan sebab musaharah atau nikah. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Orang perempuan tu dia ada mak dengan ayah dia. Maka mak dia tu mak mertua kita. Tak tahu tu. Anak dia tak tahu tu. Anak tiri kita. Dengan sebab nikah. Orang lain tak batal. Mana? Adik-beradik bini kita batal. Adik ipar batal. Dia tak batal. Baik. Jadi selama mana mahram tak batal lah kita situ. Tak batal. Waktu mula ambil sembahyang mu nampak musallang dia perempuan tu. Adik-beradik susu aku. Adik-beradik susu. Adik-beradik susu ni maknanya kita ngopek dengan mak dia itu. Ataupun dia ngopek dengan mak kita. Bukan adik-beradik susu ni sama-sama pergi beli susu sama. Bukan. Dia tak batal. Tapi syarat 5 kali ya. Baru jadi mahram. Mak kita kata ijak ingat pula 4 kali ke 5 kali itu tak umpamanya. Masa kita khabar mak budak puang ni dia kata kenal mak ni. Mak kita kata, aku nyusu hari tu. Mudah ni nikah dah padang lah awet kita. Contoh dah. Padang lah. Berapa kali mak? Mak tidak ingat. Kalau dah 4-5 maka hukumnya 4. Dia kena cerak benar 5 dan lebih lagi. Baru jadi anak susuang dari nikah. Ni kalau mak kita kata 4 ke 5 tak tahu. Ke 4 ke 5. Hukumnya 4. Ambil lah sikit tu. Maka tak jadi anak susuang. Nak jadi anak susuang 5 kali ngopek. Bila 5 kali ngopek, anak dia puang tu, kita tak boleh nikah. Pasal kita ngopek dengan mak dia itu. Faham tak? Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur. Wallahu'alam. Berarti kata kita sambung minggu depan. Pasal banyak orang soalan. Batal atau tidak, soalan yang pertama, batal atau tidak puasa jika menitiskan ubat mata atau telinga pada siang hari di bulan puasa? Jawabnya tidak batal puasa. Apa yang telah dipatuakan oleh ulama-ulama. Yang batal puasa ni kita titih ubat mata, kemudian ubat tu masuk ke dalam rongga, jatuh di atas lidah, kita telan pula, baru batal. Jadi kalau kita letak ubat mata berasa pahit di lidah, kehek kata ulama. Kehek, dah so telan.
Sebab bila air liur kita campur dengan benda lain, obat, ditelan jadi batal. Faham? Kemudian kita buah obat telinga kita ni nanah telinga, bekak telinga, sakit ke apa, kita buah obat. Tak batal. Mereka bila kita buah obat tu masuk sampai dalam otak. Batal. Kalau duduk sampai di gendang belah luar ni, buat obat telinga, tak batal lagi puasa. Tak ada masalah. Adakah hadis atau nas yang mengatakan puasa pertama pahala demikian, puasa kedua pahala demikian, dan seterusnya sehingga malam ke-10 terakhir puasa? Kerana saya ada mendengar kuliah dalam TV, ustaz tersebut kata tak ada dapat dalam nas atau hadis mengatakan demikian, pahala-pahalanya minta penjelasan daripada ustaz. Baik, ni mungkin masalahnya tentang masalah puasa dan salat Ramadan hari pertama, hari kedua sampai kepada hari ke-30. Memang tidak ada hadis yang sahih maupun hasan menerangkan darjat satu-satu puasa itu. Ini memang tak ada lah. Kalau nak kata nas daripada hadis yang sahih, daripada ayat Quran, tak ada. Tapi tak sunyi juga malam-malam itu daripada fadilat yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Itu kita yakin. Jadi walaupun hadis itu tidak sahih, menyatakan malam pertama bini, malam kedua jadi begini, yang kita yakin adalah Allah janjikan Ramadan itu adalah berkat daripada bulan-bulan yang lain, maka pahala sudah tentu terlebih banyak daripada bulan-bulan lain. Walaupun tak ada hadis sahih dalam masalah ini, tapi banyak lagi hadis sahih pada hadis-hadis yang lain yang meyakinkan kita tentang kelebihan puasa ataupun ibadat mendirikan Ramadan itu. Soalan seterusnya, saya berniat musafir selama 3 hari, tak termasuk hari perjalanan. Oleh kerana banyak urusan, saya terpaksa tinggal di tempat itu melebihi 3 hari. Masuk hari yang keempat, itu hari Jumaat, urusan tidak selesai juga. Masuk hari kelima baru selesai. Soalan, adakah wajib semayang Jumaat pada hari tersebut? Baik, kalau kita nak tahu semayang Jumaat atau tidak, maka kita kena hukum. Kalau kita masih lagi bernama musafir, maka tak wajib semayang Jumaat, melainkan kita duduk di tempat orang buat Jumaat. Tapi kalau kita tak duduk pada tempat orang dilakukan azan Jumaat, kita dengar situ, kita tak wajib hadir pun. Kerana kita bernama musafir yang singgah sahaja. Jadi kalau kita ni niat nak duduk 3 hari, maka kita tetap masih bernama musafir yang singgah pada satu tempat. Tiba-tiba tak selesai, maka ulama mengatakan boleh dikategorikan dalam orang yang tidak selesai masalah, maka diberi maaf kepadanya 18 hari semayang sebagai orang yang musafir. Hari yang ke-19 tak selesai juga, macam biasalah, macam orang mukim. Jadi masalah Jumaat gitulah, kita khabar sama-sama. Musafir ni yang kata terlepas Jumaat, tak payah Jumaat, musafir yang tak duduk depan masjid. Tapi musafir yang mari duduk depan masjid, sebelah masjid, waktu wajib Jumaat. Soalan seterusnya, adakah saya termasuk dalam bilangan 40 orang yang mustautin? Itu salah satu daripada syarat sah Jumaat. Tak termasuk lah. Mustautin ni orang yang duduk di negeri Terengganu, duduk sini Pasir Panjang ni, tak ada lagi niat nak pindah kat lain. Duduk sini lah setakat ni, tak ada nak niat lagi duduk Johor pula nak balik kampung dah, pasal sekarang nak duduk sini dah. Walaupun tak mustahil, mungkin dia akan berubah niat di lain kali, dipanggil mustautin dah. Faham? Jadi dia ni pergi musafir 3 hari, waktu tak selesai nak jadi 4 hari, ada orang mustautin. Ustaz kata orang bercerai, orang yang bercerai talak 1 atau 2 boleh hidup serumah dengan bekas pasangan selama mana dalam iddahnya. Ini kerana memudahkan rajak kembali. Bagaimana pula dengan pasangan yang bercerai talak 3? Adakah boleh tinggal serumah dalam masa iddahnya? Ini kerana jika ianya tidak boleh dirajak, lagi. Betul dah. Masalahnya yang kata duduk di rumah tempat dicerai itu dengan tidak payah balik ke rumah, ke kampung halaman lagi, itu isteri yang dirajak, isteri yang dicerai yang masih boleh dirajak. Maka duduk dalam keadaan suami dia boleh tengok dia boleh tengok suami, tak boleh nak istimtak, nak bersuka-suka tak boleh lah, nak jamuh tubuh badan. Tapi kalau hak jenis tidak boleh nikah semula, tak boleh rajak semula, hak talak 3 dah, maka hak talak 3 ni duduk di tempat lain lah. Dan suami itu duduk di tempat lain. Orang perempuan kalau duduk di rumah suami, duduk situlah, suami itu pergi duduk kat lain. Nampak tak? Suami itu pergi duduk kat lain, isteri kita duduk rumah kita mak. Jadi bila kita talak 3, duduk situ kan. Kita tu pergi duduk kat lain. Habis dah, mari ambil dia pergi atas rumah mak dia. Faham tak? Ke tak faham?
Hak dalam edah boleh rajak ni, ni edah bukan edah untuk rajak ni, talak 3 ni. Edah talak 3 ni edah juga. Nak wajib beredah. Nak mengkosongkan rahim daripada benih. Faham tak? Tak nikah dengan orang lain. Edah talak 3, edah yang boleh rajak tu tujuan untuk boleh rajak. Jadi kalau 1 talak 2 dalam edah duduk serumah. Nah, sebab apa? Bila baik semula boleh rajak semula. Tapi kalau talak 3 boleh baik mula. Tak boleh dah apa sekalipun. Jadi duduk sajalah. Anak-anak yatim yang belum balik, orang gila yang punya banyak harta, kita sebagai wali atau penjaga, adakah wajib kita meniagakan harta tersebut untuknya? Ini kerana takut harta tersebut habis dimakan zakat. Soalan, adakah harus kita ambil sedikit daripada harta tersebut sebagai upah urusan perniagaan hartanya? Baik. Bila anak yatim tu ada harta, atau orang gila dia ada harta, umpama pok dia mati, anak gila, maka hak gila tu boleh 200,000. Dah harta gila tu lagu mana? Wajib tak kita ni orang lain yang jaga harta tu kita niaga? Tak wajib. Tengah ulama kata tak harus. Tengah ulama kata tak harus dah pula. Cuma setengah ulama kata jikalau maknanya kita kembangkan harta itu, maka dibenarkan pada syarak. Jadi bukan wajib kita niagakan harta ni. Sebab dia kata takut habis dimakan zakat. Terpang kena pula habis licin itu. Maka taklid satu kaum yang mengatakan bila harta itu tidak bergerak, kita ada fikih katakan 10,000. Maka atas 10,000 itu sekali dia keluar zakat. Atas tahun yang pertama saja. Bukan dia meniaga apa-apa. Maka taklid kaum tu, maka harta itu sekali keluar zakat, lepas tu duduk diam situ. Ada satu lagi kaum mana kan, tahun lepas keluar pulak, dah 15,000, tinggal 4,000 je, tinggal nisok saja. Dia lagu tu. Faham tak ni? Kemudian bila kita katakan urus harta anak yatim ni, kita urus harta orang gila ni, pok dara dia gila, kita anak dara tolong ambil inisiatif lah, tolong maknanya di bank ambil duit dia 400 bulan nak pergi makan ke dia. Umpamanya sebab harta anak-anak yatim atau harta orang gila, wajib kita ubah nama dia. Tapi nama orang gila ni saat ni lah kena ubah nama orang tak gila seorang. Yang kepercayaan, jangan orang kaki bong. Jadi tujuan ubah nama kita pergi di bank. Kita sayang bersama waktu debit duit 300 bulan. Dah ada 100,000 boleh. 300 bulan tiba-tiba ke dia 10 hari. Contoh, faham tak? Maka kita ni jadi wali penjaga dia. Orang gila tak lagi di bank. Suruh sayang siap buku bank. Faham tak? Jadi kita kena urus. Dalam nak urus ni minyak unta mahal. Turun 15 sen, banyak lagi. $60 setahun ni sekarang ni patut RM1 10 sen. Kalau di Malaysia ataupun RM1 20 sen seliter sekarang. Orang nakak benar tu RM9. Expired 3 ya 20 sen. Lagi. Ni dia naik kuartal turun balik. Kak 200 orang mampu minyak. Ni kuartal balik mula kak 200. Dah orang 50 tak tidur. Faham tak? Bodyguard 30 dah. Masih orang 2 kali. Kita sekali je. Telur rabah je. Mampu kerah gitu lagi. Jadi dalam kita duk uruh maknanya harta orang gila, harta nak yatim ni kena bayar tiket bas tau. Kena isi minyak utuh kita. Bas dahaga boleh minum air dengan alam guna harta dia. Tapi jangan sengelak. Jangan minum Grand Kong. Minum lebih jalan boleh tu dibenarkan syarak. Dibenarkanlah syarak dengan ijma' ulama'. Kita nak urus harta dia, kita dibenarkan boleh ambil buat isi minyak kereta kita. Umpamanya kita anggaplah, kita pergi urus kereta ni, kita pergi urus maknanya harta dia ni minyak dalam 5 riyal ni. Takkan kita nak isi 5 riyal, kita ambil 10. Isi 10. Pasal lagi, lain kali kita tak isi dah, pergi sekali lagi. Ni kena anggap gitu. Duit dia tu. Kalau kita tak mau guna duit dia pun, lagi baik. Dia. Tapi boleh guna. Dalam keadaan api merah di traffic light, saya terhidu asap motosikal. Pula dah. Adakah batal puasa saya? Jadi bau kabung asap tu dia bau minyak lah. Masuklah tak dalam rongga ni bau minyak, tak batal. Kalau kita sengaja makruh, tak batal. Pasal apa? Bukan asap tu masuk dalam hidung.
Yang batal ni kita pergi ranga mulut kat Izzah. Tu dia start. Tu batal. Dia masuk dalam. Hak ni baru asak tu. Mari ikut kereta kita. Bau dengan enjin tu. Masuk dalam rongga kita. Hak tu dah batal. Sama macam bau minyak angin, minyak atom. Salah satu syarat solat jemaat 40 orang laki-laki balik berakal bermukim di tempat itu. Soalan, adakah imam termasuk dalam 40 orang tersebut? Menurut satu pendapat tak masuk. Boleh imam orang lain. Soalan kedua, adakah imam wajib orang yang mustautin di tempat tersebut? Sama juga. Berlaku dua pendapat di kalangan ulama yang terkenal. Boleh imam tu orang dua. Boleh juga. Syaratnya 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Orang yang mustautin, orang tempatan di situ yang sah jemaat dengan dia. Soalan seterusnya. Ahmad telah bercerai dengan isterinya Ketung. Ketung mana pula ni? Adakah Ahmad masih ada pertalian dengan ibu mertuanya? Baik. Dia Ahmad ni isteri dia dicerai. Jadi bila cerai isteri dia, Ketung nama dia, boleh ni Ketung nama. Kerah Ketung. Buat nama molek-molek kan buat contoh. Nak pasal sandar boleh panggil. Dah. Baik, dah pertalian dengan ibu mertua. Pertalian dengan ibu mertua tetap ibu mertua. Ibu mertuaku. Isteri dak lah. Jandaku. Dan mak dia ibu mertuaku. Sampai bila? Sampai kiamat. Harap. Yang boleh cerai seorang saja yang kita akad nikah dengan dia. Kita akad nikah dengan aku itu. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin. Nya tu siapa? Hemat kita. Bukan aku terimalah nikah dengan maknya. Kan maknya. Jadi aku terima nikahnya. Nikah mana? Nikah Ketung ni. Umpamanya wali kata, aku nikahkan akan nikah wahai Ahmad bin Sa'id. Dak Ahmad sini. Dengan Ketung. Binti Idris dengan mas kahwin yang 40 ringgit tunai. Jadi orang yang dalam akad, dalam ijab kabur tu dia buh nama Ketung, nama Leha, nama Jenat, dia saja kita boleh cerai. Faham baik? Nampak? Itu akad dia panggil akdun. Akdun ni ikat. Kita lelaki ni apa ikat? Ikat tu akdun, akad nikah. Akad nikah kita bahas akad laut. Ni bila kita ikat, orang yang kita ikat ni saja kita boleh cabut. Mak dia tak cabut. Tak boleh cerai. Anak kita akad nikah dengan anak kita. Tak, kita akad dengan mak dia. Anak tak boleh cerai. Ada orang cerai dengan anak. Dengan mak dengan anak tak layan dulu. Tu haram. Cerai mak. Anak boleh cerai. Mak itu kan mak bini kita. Tak boleh cerai. Pasal apa dalam akad itu sebut nama bini kita seorang. Waktu seorang kita boleh cerai. Faham? Mak itu tak boleh, ayah kita tak boleh. Pasal dia mahram kita. Ala sabili ta'bidi, atas jalan selama-lama. Dulu, kini, selamanya. Tak batal sembahyang. Sekiranya perceraian itu dengan talak 3, bagaimana pula hukum dengan mertuanya? Adakah batal sembahyang? Tak batal juga. Talak 3,000 pun tak batal juga. Sebab apa? Sebab kita telah jima anak dia. Kita telah akad nikah dengan anak dia. Siapa yang akad nikah dengan anak, maka mak jadi haram. Nampak? Tapi kalau kita akad nikah dengan mak, anak tak haram lagi. Melainkan kita jima mak. Ingat tu, kita nikah dengan anak, mak automatik jadi mahram selalu. Bila tu? Bila kita jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila kita jawab, saksi kata sah, imam kata sah, maka mak dia haram sampai kiamat. Lagi. Tapi bila kita nikah dengan mak, walaupun kita jawab, aku terimalah nikahnya janda tersebut dengan mas kahwin yang tersebut itu, mak lah, anak tak haram lagi. Mak baru haram anak. Tapi kalau kita baru mukaddimah jimak dengan mak, baru main bira kerek dengan mak, tak jatuh lagi tiba dalam telaga, anak tak haram lagi. Kita rasa tak ambuh kamu, aku nak anakmu pula, tengok power pula anakmu. Cerai mak, boleh nikah dengan anak. Nampak? Dia kait dengan jimak. Bila tarikh perlu untuk Ahmad memberi nafkah wang ringgit kepada Ketung.
Adakah bermula pada tarikh ketum diceraikan atau setelah tamat iddah ketum? Bila nak beri pitih? Dia gini, iddah ni, pitih ni, nafkah ni, dia dalam masa iddah. Nampak? Kalau jenis perempuan yang ada haid, maka Allah kata yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Maka iddah nafkah itu hendaklah kau beri selama mereka dalam iddah. Lama mana? 3 kali suci. Takdir katalah awak mudah cakap 3 bulan. Maknanya kalau kata hari ni cerah. Malam ni dah makan ni malam 2 kali sehari dia makan isteri. Nafkah makan minum lah. Tempat tinggal wajib dah duduk sini. Kalau kita kira mudah ni, pakaian masuk lah. Boleh. Makan minum. Orang lelaki dia ada isteri wajib sekurang-kurangnya 2 kali sehari dah makan minum. Pagi sekali, petang sekali, atau pagi sekali, malam sekali, atau tengah hari sekali, malam sekali. Lebih pada 2 kali dak wajib. Ni dia panggil nafkah wajib. Setakat mana wajib tu sekali beri kenyang makan. Jangan wi tu paung goreng, sutih pagi sutih petang. Tu dah lepas wajib tu. Maknanya nasi sepinggan cukup dengan lauk, mana dia makan kenyang. Lepas fardu nafkah bagi yang pagi. Sehari 2 kali. Takdir katalah makan malam pukul 10 lagi balik surah. Cerah ni. Lepas garit ni cerah. Dia dalam dah tu. Dalam dah tak? Jadi kat gigi kena beli. Maknanya kita kena beri belakang macam biasa juga 2 kali sehari sampai dia habis 2 kali suci daripada 3 kali suci daripada haid, masuk haid yang 3 pula barulah kita stop dak beri makan minum. Tu maksud dia. Dan waktu nak beri masa mana? Beri atas keadaan kehidupan kita biasa. Nafkah ni dia atas maknanya persetujuan. Ada nafkah yang kita ada orang dia beri sebulan sekali. Bulan sekali dia beri ke isteri dia. Dia tak beli makanan, dia tak beli air, tak beli apa, dia beri pitih saja. Sebulan sekali dia beri 3,000. Katakanlah. 3,000 tu sebulan sekali. Isteri dia duduk gitu sama dah. Beri 10 bulan beri 3,000. 3 bulan 3,000. Habis pula 3 bulan masuk haid 3,000, 9,000. Buat contoh. Ada nafkah yang dia tak beri pitih, dia beri makanan. Dia beri pagi dia beli siap dah. Nasi lemak, nasi dagang awak balik. 12 tengah hari lagi dia beli nasi kukuh pula. Dan sekarang awak balik kita seperti orang goreng dengan air dalam laju. Maknanya bini dia tak nak masak, makan laki awak balik. Tak apa kau. Nafkah kau dia panggil. Lepas kau wajib. Ataupun tok laki dia ni tak beli. Dia suruh bini dia nanak. Bila suruh bini dia nanak masak, wajib dia kena beli alat-alat nanak dengan gas, dengan dapur gas, dengan kuali, dengan dapur, dengan tu, dengan kabinet habis. Punya bahan betul, suami pula wajib beli. Suami dia beli ikan, dia beli daging, dia beli telur, beli sayur balik. Makan sendiri lah. Buat balik rasa. Nafkah juga. Jadi atas kodok masing-masing. Kalau jenis beli kalau belilah. Lama mana? Start daripada cerah dapat kepada habis 3 kali suci. Faham tak? Salah satu guru 3 kali suci. Sekarang ni suci, kita pun cerah dia. Katakan. Dia suci. Kat ni mari haid 1 kali suci. Suci pula. Mari haid 2 kali suci. Lepas tu mari haid 3 kali suci. Haid yang lepas tu baru habis 3 kali suci. Jadi sekadar mana kita makan tu wajib hari-hari. Takut dah nak bilang. Sekiranya ketum tu kahwin lain, adakah Ahmad masih lagi perlu memberikan nafkah kepada ketum? Dah wajib dah lah. Ada nikah lain dah. Faham tak? Isteri kita, janda kita nikah orang lain dah. Tapi nak nikah orang lain kena habis dulu iddah. Lagi dah habis iddah tak boleh nikah orang lain. Jadi dah kita beri yang nafkah cukup dah dalam iddah. Habis iddah dah malam esok nikah orang lain. Habislah kita dah beri dah nafkah. Pasal nafkah dalam iddah. Habis iddah tidak nikah orang lain dengar seorang. Sunat yang kita beri bantuan. Pasal apa wajib beri dalam iddah. Dah kalau nikah orang lain pula lagi tak payah beri. Melainkan dia nikah suami ni tak erok. Kita tengok janda siang juga. Walaupun cerai dah siang juga dah. Dulu kita duduk sama dengan dia dah. Kita senang sikit. Janda kita ni dah tak ada pipi. Nikah pula orang tak erok. Dia kekek. Jadi kita pun beri sumbangan 100 bulan. Itu digalakkan oleh Islam. Itu digalakkan. Berbuat baik pada bekas isteri kita. Jikalau ketum digunakan anak setelah bernikah lain, Ahmad kena beri bantuan
bantuan double ke mana Ustaz? Double ke mana pula mu ni? Kalau double jadi double trouble. Faham tak? Jadi dia nikah dengan lelaki lain boleh anak habis kita. Jadi ingatlah bila kita berlaku berceraian, isteri kita hanya beri nafkah selama mana dalam iddah. Kalau jenis isteri kita jenis 3 selendar, jenis tak ada haid 3 bulan. Tak kira dengan haid, kira dengan 3 bulan haid. Jenis isteri yang ada haid 3 kali suci. Baik, yang kita tak berhenti beri nafkah anak kita dengan isteri kita, bukan dengan anak orang lain. Anak isteri kita dengan isteri kita, faham tak? Anak dia lelaki lain tak wajib beri. Sampai bila dia wajib kita beri? Sampai kepada anak kita ni mampu berdikari. Katakan umur 18 tahun dia boleh kerja diri dah. Stop beri piti, sunat dia beri tambah. Faham? Jadi anak nafkah sampai besar. Dan kalau anak tu maknanya OKU katakan jenis tak boleh buat kerja, wajib kena nafkah sampai ke mati anak tu. Gila ke, bodoh ke, tak. Kalau anak yang jenis boleh buat kerja sampai ke dewasa. Sampai dewasa umur 18 dah, tapi anak tu malas kerja, jenis nak makan tangguh, kita dah wajib beri. Pasal keadaan tubuh dia sekarang boleh buat kerja. Faham tak? Tangga tu. Soalan yang terakhir lah malam ni. Banyak hari ni tak dang juga. Bagaimana kita nak keluar zakat duit KWSP? Kena cukup haul ke atau bila? Bila buat keluar dari bank? Dan bagaimana pula kadarnya 2.5% itu? Sebab duit KWSP adalah duit kita, duit majikan dan faedah pelaburan daripada kedua-duanya. Dan boleh dibuat makan ke tak duit pelaburan itu? Jadi duit pelaburan dalam KWSP dia dilaburkan kepada syarikat-syarikat saham. Nah, haram ke tak? Jadi ini pelaburan ni sebenarnya bukan haram. Kita tak faham ni, dia melabur tu haram. Bukan haram melabur. Haram melabur pada tempat-tempat yang haram. Mana yang menjalankan perniagaan yang haram pada syarak. Tak boleh kita labur dalam syarikat tu. Jadi kalau KWSP ni laburkan duit kita dalam syarikat-syarikat yang haram pada syarak, maka kita minta selit lah. Secara detail duit kita banyak mana kita boleh tahu, dividen tu banyak mana. Faham tak? Jadi kita bezakan. Kita ambil hak duit kita dan sumbangan daripada majikan, hak tu halal dimakan. Kita ambil apa benda ni, total daripada hak dividen sumbangan sebab pelaburan duit kita tu, kerana dia labur di tempat yang pelanggar jalan syarak ni, hak tu buat sedekah. Ini mudah kan cara itu. Tapi kalau kata ada kata molek, ada kata tak molek, jadi boleh pakai lagi pada segi fiqh, boleh buat makan lagi. Kalau warak tak boleh lah. Dia gitu. Jadi bila kita dapat duit tu, kita ambil persen semua sekali 2.5%. 1,000 RM25. Sejuta RM25,000. Dia gitu. 100,000 RM2,500. 2.5%. Contoh dalam sembahyang Zuhur, lepas baca Fatihah kita baca surah pendek dan imam belum lagi rakaat. Jadi kita tadi tidak baca doa iftitah. Bolehkah kita baca lepas baca surah atau doa lain selama imam tidak rakaat? Baik. Jadi dia tak baca doa iftitah, dia baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, dia baca surah. Contohlah sembahyang Zuhur, hak jenis perlahan tak dengar tak? Lepas kita baca surah pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu imam rupanya baca surah panjang. Tak, ni baca surah panjang katakan. Bahasa kira surah apa ke tak? Jadi kita ni duduk saja ni guna boleh baca doa iftitah tak? Pendapat yang kuat tak boleh baca doa iftitah kerana bukan tempat dia. Ini Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan. Fi adabi hamalatil Quran. Jadi bukan tepat situ. Tepat dia di depan. Lepas tu bila kita baca bismillah dah, tak ada dah doa iftitah. Dan lagu mana? Baca surah selepas daripada surah yang kita baca. Tadi Qul huwallahu ahad. Pada duduk saja sambung Qul a'udzu birabbil falaq. Tak habis lagi imam panjang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Tak habis lagi. Baca awak tulis tak apa. Ataupun zikrullah. Boleh juga. Sebab kita duduk saja tak dengar imam, baca perlahan Zuhur. Zikrullah. Subhanallah, subhanallah. Boleh. Soalan yang terakhir mana ni?
Dalam usia yang meningkat ini, adakah layanan isteri kepada suami mesti sama macam muda-muda dulu? Kok mana dia ni nak ni? Contoh suami ni nak sama. Isteri tak berapa nak dah. Dah ni nak pergi kot tu. Dia buat lalok kot lumayan rokok Zohor lah apa dah. Kau nak. Buat zakat kita beli SP lah. Ni dia nak ni. Jadi zaman muda-muda itu memanglah nak. Dah orang muda. Dah tua kok. Memang dia berkurangan lah. Kalau dak lelaki kurang, dak puan dia kurang. Kurang seribu-seribu. Lelaki pun dia kurang juga. Jadi masih sambung saja. Tak cakap gak. Dia apa bukan kata maknanya batin saja. Makan minum berkurang. Itu kalau muda-muda je mak. 3 pinggan bahan nasi tau. Lepas ni habis tak 3 pinggan? Tak habis dah. Dulu minum air ni sebeledi sekali togok tau. Lepas ni secarang pun 3 kali tak habis lagi. Ni makin kurang. Mata kau kurang. Tak kurang. Serba kurang. Yang tak kurang ni hati. Nak kepitih semua. Nak senang, nak kaya tu tak kurang. Nampak? Sebab Nabi kata asyaikhu syabum fi talabil man. Walau irtafat tarkuatahu min kibir. Orang tua itu dia muda dalam bab cari harta. Bab nak pitih dia muda. Walaupun telah berlipat 2 tulang dadanya. Cokin anggih hak tubik tulang. Ni nak lagi pitih. Pas kata pas tawalan raya lagi. Wah isam. Oleh ada. Tapi hal lain tak gok. Gitu jugalah. Jadi biasanya orang perempuan dia kurang dulu. Berapa? Kalau jenis sama umur. Kita umur nikah itu kita umur 21, dia umur 19. Kita umur 25, dia umur 23. Biasa perempuan dia kurang dulu. Masuk umur dia tua. Ni tua ni bila ni? Tua berapa je mak? 40 tak panggil tua. 40 orang muda. Bawah pada 40 remaja. Faham? Tua ni maknanya ngakak. Tu baru tua. Jimat ni dewasa. Ramal. Dah sungguh. Tua ni tu jalan macam bewok. Jalan dah ni. Tu baru tua. Kan kata penyair Arab yang terkenal. Dia orang tua dah. Tapi dia dah wakok lagi. Tua dalam 80-90. Dia tengok lepas seorang ni. Wih. Pasal. Baghdad. Jadi apa tu kata galak bahasa tua. Apa tu marah ke dia. Padahal dia baru 90. Dia pun baca satu rangkaian syair. Dia kata Za'amatni syaikha walaftu bi syaikhi innama syaikhu man yadibu dabiba. Awek tu dia ingat aku tua dia. Padahal aku tak tua lagi. Tua tu ngakak terus atas jalan. Tu baru tua. Aku baru hawa-hawa bokok. Dah mak jemak dak bokok. Tua ni yang ingat dada. Faham? Jadi mak ni atas sikit pada remaja. Dia gitu. Gagah sangat lagi. Jadi bila orang puan dah kurang dah, sebab itulah Allah Taala beri fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kahwinlah 2, 3 atau 4. Gitulah. Tapi orang puan tak boleh. Dia tua dah. Dengar nak nikah seorang lagi kembang bulu ni macam kucing nak kocok. Padahal tak gerak dah. Tidur pun 2 jam lagi. 2 jam lagi. Tak nak pergi tau. Gigi pun dah pakai suku dah gigi pun. Dengar bini itu lelaki buat balik borang jabat agama. Macam orang muda. Bonoh aku dulu. Dok main. Jadi muda mula berat rapuan. Dah muda agak dah. Macam kain buruk dah. Selepek dia gobok gitu. Tuk lelaki tak siang ke tuk lelaki kita. Dengar tak ni rapuan. Korban lah. Allah. Jadi dok tamak nak kita seorang untuk laki kita kan bagi ramah, kosi ramah. Jadi latih-latih lah kosi. Akhirat lagi seorang suami paling kurang 70 orang isteri. Tak ada cemburu, tak ada apa, tak marah sikit. Ni kita latih nak pergi syurga ni. Jadi test lalu apa? Dia sama marah. Kita jadi ringan. Sedap lalu modal ni.